Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak sebab tengok video saya kali ini. Hari ini kita bersama dalam siri kisah dari Al-Quran. Kita nak membongkar dan kita nak menyelongkar cerita-cerita di sebalik surah-surah yang turun dalam Al-Quran, terutama surah-surah juzuk 30. Kenapa juzuk 30, Ustaz? Sebab surah juzuk 30 ni surah yang kita selalu baca. Jadi bila kita tahu apa kisah di sebaliknya, kita lebih faham surah itu dan kita lagi jelas kenapa Allah turunkan surah itu kepada kita. So tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak baca satu lagi surah. Kita nak tahu cerita di sebalik surah yang seterusnya daripada surah-surah yang kita pernah baca sebelum ini, iaitu surah Quraisy. Surah Quraisy. Surah Quraisy ini adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW, dan surah ini berkaitan dengan satu kaum yang berada di Mekah, iaitu kaum Quraisy. Orang Arab ni banyak. Orang Arab ni ada Arab Yaman, ada Arab Saudi, ada Arab ada Arab Morocco, ada Arab Tunisia, ada Arab Algeria, ada Arab Spain, ada Arab macam-macam. Tapi di banyak-banyak kabilah Arab ini, banyak sangat pecahan-pecahan Arab ni, ada satu kumpulan Arab yang bernama Arab Quraisy. Arab Quraisy ini duduk di semenanjung Arab, dan fokus Arab Quraisy ini duduk di Makkatul Mukarramah pada waktu Nabi SAW masih hidup. So Arab Quraisy ini kita selalu dengar, kalau kita dengar cerita kafir Quraisy. Ada orang Arab Quraisy yang telah masuk Islam pun selepas Nabi menceritakan tentang Islam. Tapi kebanyakannya orang Arab Quraisy menjadi masih lagi berterusan kafir, sehinggalah Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW, dan kemudian berlakunya banyak peperangan. Akhirnya ramai yang peluk Islam. So Quraisy ini adalah cerita tentang Nabi, tentang kaum yang Nabi hidup, iaitu kaum Quraisy. So kenapa surah ini turun? Kenapa, apa cerita di sebalik surah ini? Surah ini turun sebenarnya bersangkutan dengan satu cerita yang sebelum ini. So iaitu pada surah Al-Fil, iaitu surah gajah. So nanti kita akan tengok cerita pasal surah gajah pula. So hari ni kita nak tengok cerita kenapa surah Quraisy turun. So kita baca dulu surah Quraisy sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Okey, habis. So kita nak tahu apa kisah di sebalik surah Quraisy ini. So diceritakan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa dia? Ummu Hani ni adalah sepupu Nabi, ataupun kita panggil dia cousin Nabi. Dia merupakan anak kepada Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni pakcik Nabi. So apa ceritanya? Dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan Quraisy. Nabi sebut, sesungguhnya Allah telah memuliakan Quraisy dengan beberapa kelebihan. Kelebihan pertama, Allah turunkan kepada mereka Allah kurniakan kepada orang Quraisy kemuliaan untuk menjaga orang-orang yang datang ke Mekah untuk minum air Zam-Zam. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, untuk menyusun atur orang yang datang untuk buat tawaf di Mekah. Itu dua. Yang ketiga, khilafah, pemerintahan pada orang Quraisy. Padahal ada banyak je lagi puak-puak yang lain, tapi Allah jadikan khilafah, pemerintahan pada orang Quraisy. Apa lagi Allah sebut? Nabi sebut, sesungguhnya kelebihan ini kepada orang Quraisy. Tadi yang pertama
air Zam-Zam dia ada, dijaga. Yang kedua, orang nak tawaf dia jaga. Yang ketiga, pemerintahan Mekah dia pegang. Yang keempat, Nabi turun pun dekat dia orang. Yang kelima, mereka ini diselamatkan oleh gajah. Sebab mereka ini Quraisy lah, Allah selamatkan dia. Bayangkanlah hebatnya ni, macam mana Allah sayang betul. Wa abadullah sab'a sinin. Maka diceritakan apa? Mereka ini turun surah pun untuk mereka. Bayangkanlah, sampai surah pun ada satu surah spesifik turun untuk mereka ini. Surah apa ni? Inilah surahnya Quraisy. Surah Quraisy ini khas untuk orang Quraisy. Allah cerita apa? Li'ila fi Quraisy. Semua yang aku bagi tadi tu, dengan kuasa pemerintahan, boleh jaga air Zam-Zam, boleh dapat Nabi, macam-macam lah. Allah sebut apa? Li'ila fi Quraisy, untuk menjadikan orang Quraisy itu hidup senang. Itu je Allah nak beritahu kepada orang Quraisy ini. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, supaya mereka ini senang nak pergi meniaga, senang nak hidup senang. Maka Allah sebut apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka disebabkan banyak sangat kesenangan yang Allah bagi, maka sembahlah Allah, Tuhan pemilik rumah yang kamu jaga ini, iaitu Baitullah itu yang dia orang duk sibuk jaga, orang tawaf, jaga air Zam-Zam, jaga pemerintahan. Allah sebut apa? Daripada kamu duk sibuk pergi buat berhala, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, alladzi at'amahum min ju', iaitu Tuhan yang telah memberikan mereka makan ketika lapar. Maksudnya Tuhan inilah, Allah ini yang jaga mereka. Bila orang-orang ini kelaparan, Allah lah yang memberikan makanan, memberikan rezeki sehingga mereka boleh makan. Wa amanahum min khauf, dan Allah jugalah yang mengamankan mereka daripada ketakutan, peperangan dan sebagainya. Inilah Allah, Tuhan yang menjaga umatnya, menjaga hambanya, dan Allah telah berikan privilege, kelebihan kepada Quraisy, sehingga Allah sebut nama dia dalam Al-Quran sebagai satu bukti mereka ini adalah kaum yang Allah sayang. So janganlah sia-siakan bila Allah sayang itu. Janganlah kita buat main-main. Sebab apa? Sebab Allah sayang, supaya Allah jaga kita, supaya kita sembah Allah. Kan Allah sebut tadi, falyabudu rabb hadzal bait. Disebabkan Allah banyak bagi kesenangan, maka sembahlah Allah sebagai tanda terima kasih. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan. Kita sambung dalam siri kisah dari Al-Quran yang akan datang. Kita nak cerita pasal gajah. Apa cerita gajah ini? So kita jumpa dalam video dan kelas akan datang. Assalamualaikum.